وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ونصلي ونسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat sama-sama pada pagi yang berbahagia ini untuk kita berada pada Ramadan yang ke-6, insya-Allah. Maknanya dah hampir seminggu kita menyambut Ramadan Al-Mubarak. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita dapat sama-sama memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan berpesta ibadah. Kita melipat gandakan ibadat pada bulan Ramadan. Biasanya bulan-bulan lain pun kita buat. Bukan maknanya bulan Ramadan saja buat ibadat, bulan lain tak buat, tidak. Ada orang tanya apakah amalan-amalan yang dibuat pada bulan selain daripada Ramadan sama aja. Ramadan baca Quran, bulan lain baca Quran juga. Cuma Ramadan baca Quran lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain. Kalau Ramadan ni kita berpuasa, bulan lain puasa juga. Cuma Ramadan ni kita puasa sebulan. Bulan lain kita puasa 3 hari ke, Isnin Khamis ke. Jadi kita puasa juga. Ramadan kita bersedekah, bulan lain pun sedekah juga. Cuma Ramadan kita sedekah lebih banyak. Afdalus sadaqah as-sadaqatu fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah di dalam bulan Ramadan. Tak bermakna bulan lain tak bersedekah, tidak. Jadi tuan-tuan, nak menunjukkan pada kita Ramadan ni bulan yang kita melipat gandakan ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Namun begitu tuan-tuan, kadang-kadang timbul juga polemik-polemik yang tidak berkesudahan dalam bulan Ramadan. Dalam suasana orang semakin tinggi intelektualnya, maka semakin banyak perbalahan yang berlaku dalam kalangan masyarakat, terutama dalam konteks ibadah. Jadi ini satu perkara yang kita nak tengok pada pagi ini, insya-Allah. Dan sebelum itu, kalau sesiapa yang mempunyai sebarang persoalan nak tanya, anda boleh bertanya, insya-Allah saya buka ruang seluas-luasnya. Nak tanya apa-apa pun, anda boleh menghantar soalan anda kepada saya melalui WhatsApp ataupun SMS. Bagi mereka yang bawa handphone lah. Mereka yang tak bawa, nanti saya akan buka soalan last sekali. Jadi bagi mereka yang bawa handphone, anda boleh menghantar soalan anda melalui WhatsApp ataupun SMS kepada saya di talian 019 324
1364. Saya ulang sekali lagi, siapa-siapa yang ada soalan, anda boleh mengemukakan soalan anda kepada saya di talian 019 324 1364. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, apakah yang menjadi polemik pada hari ini? Saya duk tengok yang kembali menjadi polemik ialah tentang solat sunat tarawih. Memang solat sunat tarawih ni istimewa dia di bulan Ramadan je. Dia tak ada bulan lain. Kalau rajin sangat pun nak buat tarawih bulan Syawal, boleh tak boleh? Tak boleh. Tarawih ni bulan Ramadan saja. Khusus ibadat dalam bulan Ramadan yang dia termasuk dalam solatul qiyam, solat malam. Dan persoalan tarawih ni boleh qada ke tak boleh qada? Berbeza pandangan ulama. Dalam mazhab Syafi'i menyatakan solat tarawih boleh qada. Boleh qada. Kalau kita terlepas maka kita qada. Boleh. Solat sunat boleh qada tak? Bagi contoh, pernah satu ketika ada seorang lelaki datang ke masjid solat subuh bersama Nabi SAW. Selesai solat subuh, dia solat pula 2 rakaat. Solat apa? Nabi dah mengajar kepada para sahabat bahawa tidak ada solat sunat selepas daripada fardu subuh, sehinggalah matahari naik sekadar satu tombak, atau kita panggil satu galah. Jadi tidak ada solat sunat selepas fardu subuh. Tiba-tiba laki-laki ini dia solat 2 rakaat lagi selepas daripada solat fardu subuh. Nabi SAW memerhatikan sahaja tanpa melarangnya, sehinggalah selesai dia solat. Bila selesai solat, Nabi SAW pun bertanya. Nabi tanya. Baik, apa Nabi tanya? Saya duk tengok tangga ni memang naik atas turun tangga tu ke? Tangga naik ke mana? Tangga tiba-tiba lari satu. Wah, hebat ni. nak tak naik atas tu kan, dua belah. Baik, jadi tuan-tuan, selesai dia solat, Nabi SAW pun menyatakan, as-salata subhi marratain. Apakah solat subuh 2 kali? Lepas solat subuh solat pula, adakah solat subuh 2 kali? Maka dia pun memberitahu Rasulullah, tidak ya Rasulullah, tadi ni aku tak sempat untuk solat qabliyah subuh. Yang Nabi SAW sebut rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bahkan lebih baik daripada tarawih lagi. 2 rakaat fajar lebih baik daripada tarawih lagi. Dia solat 2 rakaat fajar ni solat apa? Ini pula orang confuse pula. Ada ramai tanya saya, Ustaz, 2 rakaat fajar tu nak sembahyang waktu bila Ustaz? Sebelum masuk waktu subuh kan? Sebelum subuh dia tak fajar lagi. Itu masih lagi masuk solat malam, qiyam, masuk tahajud. Solat fajar yang disebut dalam hadis Nabi SAW, itu yang rajahnya sebagaimana yang disebut oleh para ulama, ialah solat qabliyah subuh lah. Qabliyah subuh tu lah, 2 rakaat yang kita tunaikan sebelum kita tunaikan fardu subuh. Setelah masuk waktu subuh, kita tunaikan. Maka itulah 2 rakaat fajar atau 2 rakaat qabliyah subuh. Jadi laki-laki ni kata tadi ni dia tak sempat, lalu dia qada. Sebab apa? Sebab dia tak nak tinggal. Dia tak nak tinggal. Bila tinggal rasanya mana? Tuan-tuan, benda kita tak nak tinggal itu benda, bila kita tinggal rasanya mana? Tak senang duduk kan? Jadi maknanya dia pun qada. Lalu Nabi SAW tak kata apa, dilarang pun tak, suruh pun tak. Maka itu menjadi satu dalil
sebagai sunnah taqririyah, satu persetujuan atau pengakuan daripada junjungan besar baginda Nabi SAW. Tuan-tuan, jadi memang solat sunat boleh qada, termasuk solat sunat tarawih. Cumanya polemik yang berlaku akhir-akhir ini, oleh kerana tak tahu 2-3 hari ni ramai tanya saya soalan ni. Dia kata, ustaz, mana satu ustaz ni? Saya kata, yang mana apa? Tarawih ni tak boleh buat 8. Kalau buat 8 dia tak nama tarawih. Satu lagi golongan pula kata, tak yang rajihnya 8. Itu yang sunnahnya. Ayat 20 itu bukan sunnah Nabi. Jadi polemik ini berlaku dan berterusan. Itu saya kata kadang-kadang sampai tahap kadang-kala bergaduh dan bermasa muka. Kau ni kata tak 20, kau ni kata 8, kau ni kata 20, kau ni kata 8. Alah hang buat 20 pen express buat apa? Kan? Orang dia marah orang buat 20. Kalau 20 kata hang buat 8, 8 hang sia-sia aja, bukan ada tarawih pun. Buat sia-sia aja, betul buat. Oh tu dia hantar. Pakat bergaduh. Lah kerit nak selesai masalah, tiru hak Indonesia tu. 20 rakaat 7 minit. Hak tu lagi dahsyat. 20 rakaat 7 minit sembahyang apa tu? Memang solat tidak sah. Sebab apa? Sebab tidak menepati syarat kepada rukun. Dia tidak ada tamakninah, nak sah je tak? Jadi tuan-tuan, berkenaan dengan solat tarawih ni, kalau kita lihat dalam hadis Nabi yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi kata apa? Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa yang qiyam Ramadan dengan penuh keimanan, penyerahan diri pada Allah, ikhlas sungguh pada Allah, maka diampunkan dosanya yang telah lalu. Dan qiyam Ramadan ini merujuk kepada salat sunat tarawih. Itu qiyam Ramadan. Hadis sahih tuan-tuan. Maka dengan sebab itu umat Islam telah bersepakat ijma' akan sunnahnya menunaikan salat pada waktu malam-malam Ramadan. Al-Imam Nawawi telah menyebut bahawa maksud qiyam pada bulan Ramadan itu man qama Ramadan, maksudnya ialah salat sunat tarawih. Maknanya dia mendapat nilai qiyam dengan menunaikan solat tarawih. Jadi solat tarawih itu termasuk solat qiyam, solat malam. Solat qiyam itu solat malam. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi sebagaimana kita sebut, bila datang bulan Ramadan ni, sepatutnya kita menumpukan sepenuh perhatian untuk melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma sesuatu yang menyedihkan ialah apabila berlaku perbalahan dan pertelingkahan dalam melaksanakan ibadat-ibadat sunat dalam bulan Ramadan, terutama yang berkaitan dengan bilangan rakaat solat sunat tarawih. Dan yang sedih lagi apa? Ramai yang berduyun-duyun datang solat sunat tarawih tetapi tinggal solat fardu subuh berjemaah, tinggal solat fardu maghrib berjemaah. Ada yang datang surau masjid solat tarawih tapi tak solat isyak. Ada yang solat isyak dah, tunggu tarawih, tak solat ba'diyah isyak. Sedangkan solat sunat ba'diyah isyak itu lebih utama. Dia termasuk solat sunat rawatib yang muakkad. Nampak tak tuan-tuan, kekeliruan, kecelaruan itu berlaku. Jadi macam-macam yang berlaku polemik dalam masyarakat kita. Dan yang paling saya risau adalah apa? Perbalahan dalam perkara-perkara khilaf. Itu saya risau. Perbalahan dalam perkara-perkara khilaf seperti yang kita sebut tadi, bilangan rakaat solat tarawih. Dengan perbezaan tersebut menyebabkan bermasa muka dan tidak bertegur siapa. Sedangkan apakah keutamaan? Dia tahu tak bahawa tak bertegur siapa itu, masa muka itu haram. Bertelingkah perkara
Sunat. Nampak? Sebab tu Syekh Dr. Fadl Hasan Abbas, seorang ulama Jordan, baru meninggal beberapa tahun lepas. Ulama buta. Hebat, dia menghasilkan banyak buku, tuan-tuan. Saya pernah belajar dengan dia. Syekh Dr. Fadl Hasan Abbas dia kata apa? Dia kata baik tutup masjid. Kunci masjid daripada terus berbalah tentang bilangan rakaat solat tarawih. Jangan kunci sungguh. Dia sebut ni lah, nanti kata baik kunci masjid, baik orang tak sembahyang tak apa, daripada bergaduh. Sebab nak pi buat yang sunat, tiba-tiba pi buat yang haram. Itu maksud dia. Itu maksud dia, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada orang pula style dia apa? Bila dia tengok balah berlaku, dia pula jadi batu api pula. Dia pula memperbesar-besarkan pula. Buat pula kadang hari ni perdebatan lah, macam-macam. Masing-masing nak tunjuk kemahiran, kehebatan masing-masing. Ini penyakit manusia akhir zaman. Penyakit manusia yang makin ilmu tu makin senang dapat, makin senang dapat, tapi amalan tu makin kurang. Itu. Orang dulu ni dia dapat ilmu satu, dia buat terus. Dia amalan banyak. Orang lah ni dapat banyak mana pun tak ada, dia balah dulu. Kan? Itu. Jadi tuan-tuan, dan kadang-kadang orang membalah tu lagi dahsyat. Dia balah tu 8.20 dia ni buat 2 rakaatnya. Lepas tu dia bergaduh sambil makan moreh. Kan? Aku kata 20 maknanya. Dak 8 maknanya. Dia 2 je. Masing-masing buat 2 je. Kan? Jadi tuan-tuan, sebenarnya kalau kita tengok solat tarawih memanglah dia special. Pasal special sebab tak ada bulan lain. Special lah. Dia ada bulan Ramadan saja. Okey. Hukum dia adalah sunat muakkad. Dia bukan wajib, dia sunat muakkad. Maka dengan sebab itu, kalau siapa yang tinggal solat tarawih, walaupun dia special bulan Ramadan, dia tinggal tarawih, dia tak berdosa. Tapi kalau dia berbalah, bermasa muka, tak bertegur siapa, dosa tak? Itu berdosa, haram. Nampak tak dia punya isu dia dekat situ. Sebab tu kita kena faham aulawiyat, keutamaan. Tuan-tuan, solat tarawih, kalau kita lihat dari sudut pelaksanaannya, sebaiknya ataupun seseorang tu bila selesai mengerjakan solat isyak ataupun ba'diyah isyak lah yang terbaik, selepas solat ba'diyah isyak, kalau dia buat tarawih dulu, ba'diyah isyak tak buat lagi, lepas tu baru teringat Allah, ba'diyah isyak tak buat lagi, boleh dia buat lepas pada tarawih? Lepas pada tarawih yang nak buat ba'diyah isyak boleh tak? Jawapannya boleh. Selagi mana ada waktu isyak, dia boleh buat ba'diyah isyak. Tapi seeloknya selesai dia dulu. Lepas solat fardu isyak, dia buat ba'diyah isyak. Kerana ba'diyah isyak juga sunat muakkad dan solat sunat rawatib. Jadi waktu untuk menunaikan solat tarawih daripada lepas kita solat ba'diyah isyak tu sampailah berkekalan sampai sebelum subuh. Kalau kita solat isyak hari tu mengantuk sangat-sangat, tak pala sekejap, tak sampai tengok pukul 5 pagi. Boleh tak kita buat tarawih pukul 5 pagi? Boleh. Selagi mana belum masuk waktu subuh. Dan solat tarawih dikerjakan dengan 2 rakaat. Dengan 2 rakaat. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Dan menurut mazhab Syafi'i, jika dikerjakan solat tarawih itu 4 rakaat dengan 1 salam, dia nak cepat habis. Buat 2 lambat, 4 sekali. Maka tidak sah solatnya kerana menyalahi yang disyariatkan. Para fuqaha dan ahli hadis berpendapat bahawa Nabi SAW telah mengerjakan solat tarawih secara berjamaah dengan para sahabat 3 atau 4 hari je. Itu sepakat. Baik para fuqaha, baik para ulama hadis, berdasarkan kepada apa yang berlaku pada zaman Nabi SAW, mereka bersepakat, ya, Nabi solat tarawih 3-4 hari ya, secara berjemaah. Kemudian Nabi tidak keluar untuk menunaikannya di masjid lepas pada itu kerana dibimbangi ia akan dianggap fardu oleh umat Islam. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan dalam sebuah hadis.
Panjang hadis itu, kita tengok ringkaskan bahawa Nabi SAW pada satu malam dalam bulan Ramadan, Nabi keluar lalu solat di masjid dengan diikuti oleh beberapa orang lelaki sebagai makmum. Pada keesokan harinya terhebahlah peristiwa itu diperkatakan orang, lalu mereka berkumpul lebih ramai lagi pada malam kedua, serta mereka pun bersolatlah bersama-sama baginda. Pada keesokan harinya terhebah lagi peristiwa itu diperkatakan orang, dan makin ramai orang mari pada hari ketiga, malam ketiga, maka ramai diikut Nabi SAW solat berjemaah dengan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah pun keluar ke masjid dan menunaikan solat dengan diikuti oleh ramai jemaah. Setelah sampai malam yang keempat, lagi penuh, susah, dah orang tahu Nabi solat, pakat dia ikut semua kan, lagi ramai, tapi Nabi SAW tak keluar hari ini. Nabi tak datang. Sehinggalah baginda keluar ke masjid untuk mengerjakan solat subuh. Malam tu dia pun tunggu kan, dah 3 malam dah seronok ni solat di belakang Nabi SAW ni. Malam keempat dah tak datang. Dia pun tunggu tak datang sampai ke subuh. Setelah selesai solat subuh, baginda SAW menghadap orang ramai, lalu memulakan ucapan Nabi dengan memuji Allah, mengucap syahadah. Kemudian baginda menerangkan sebab baginda tak datang masjid untuk mengerjakan solat tarawih bersama. Nabi kata, amma ba', sebenarnya tidak terlindung bagiku tentang kedudukan kamu sebagai orang yang taat dan suka berbuat kebajikan, tetapi aku bimbang solat tarawih itu akan difardukan atas kamu, maka dengan itu kamu tidak terdaya mengerjakannya. Sebab itu Nabi tak datang. Baik. Jadi tuan-tuan dan Al-Imam Zuhri, salah seorang perawi hadis ni, dia kata apa? Maka wafatlah Rasulullah SAW sedangkan solat tarawih itu berkeadaan sedemikian. Maknanya tidak lagi ditunaikan secara berjemaah sampai Nabi wafat. Buat jemaah sekejap betul tak buat? Sampailah Nabi wafat. Itu hadis yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Baik tuan-tuan, ini saya petik perbincangan ni dalam buku saya. Buku saya A to Z Ramadan. Ada edisi kemas kini, tapi ada baru diterbitkan. Baru diterbitkan, baru sampai ke publisher yang terbitkan. Saya kontak dia semalam, buku ada lagi, ada kat store dia dah, baru sampai. Mungkin esok boleh ambil. Buku tajuk dia A to Z Ramadan, berpaksikan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita semua daripada mula Ramadan sampai raya. Ada halang cerita Ramadan ni tak cukup cerita raya kan. Cerita bab raya, cerita bab rumah terbuka, cerita bab ziarah kubur dan sebagainya. Tapi tak dia bawa lah, esok baru boleh ambil buku tu. Panas-panas kan. Jadi antaranya saya bincang persoalan tu tentang tarawih tu dalam buku saya tu. Saya dah soft copy, saya dah lah. Jadi saya tengok balik, bila saya ingat pagi nak bincang apa ni kan, nak bincang bab fadilat Ramadan apa semua, perkara bincang semua dah kan. Lepas tu saya ingat nak bincang isu je lah, isu. Lepas tu saya kata saya bincang isu. Lepas kalau tuan-tuan ada soalan lain nak tanya isu-isu apa-apa isu nak tanya yang berkaitan dengan fiqh Ramadan ke atau yang selain daripadanya, boleh tanyalah. Kita diskusi santai, sembang-sembang santai lah pagi-pagi ni. Yang pentingnya kita dapat something, dan yang pentingnya kita dapat memperkukuhkan persaudaraan antara kita. Sebab persaudaraan benda penting tuan-tuan. Kadang orang tak nampak benda tu penting. Dia nampak nak bergaduh, nak menegakkan, aku yang betul, dan kan benda tu benda khilaf. Bila tak selesai. Sedangkan persaudaraan ni benda yang wajib, tak ada khilaf. Innamal mu'minuna ikhwah, tak ada khilaf. Orang beriman itu bersaudara kan? Tapi takut keretakan berlaku dengan dia tidak memahami khilaf. Khilaf ni sebenarnya memberi keluasan pada kita, bukan nak bagi satu masalah pada kita, bukan nak bagi kita bergaduh. Khilaf ni nak bagi kemudahan dekat kita. Hak mana hang selesa buatlah. Gitu. Itu khilaf. Jadi bila dia tak faham khilaf, dia jadi bergaduh. Itu yang tak cantik. Baik. Pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, solat tarawih dilakukan sebagaimana sebelum. Siapa masing-masing buat.
Sehinggalah satu malam baginda keluar daripada rumahnya, Sayyidina Umar keluar daripada rumah pada bulan Ramadan, dia pergi masjid. Beliau mendapati orang ramai solat tarawih berkelompok-kelompok. Ada yang buat seorang-seorang, ada yang buat berjemaah masing-masing. Ada yang buat berjemaah beberapa orang saja, ada buat seorang-seorang. Jadi nampak scattered begitu kan. Lalu beliau menghimpunkan orang ramai dan Sayyidina Umar kumpul semua sekali, sebab Sayyidina Umar ni terkenal sebagai seorang yang dia berfikiran jauh. Dia tengok duk jadi apa, nampak tak cantik, dia pun kumpul semua sekali, dilantik Abdullah Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi yang qari. Qari ni makna dia ni orang ahli Quran lah. Jadi dilantik Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam kepada semua yang hadir solat dengan satu imam. Dan peristiwa itu diceritakan oleh Abdul Rahman bin Abdul Qari. Beliau berkata, yang mana dia kata, aku keluar bersama Sayyidina Umar pada satu malam bulan Ramadan ke Masjid Madinah. Didapati dalam masjid orang solat tarawih berkelompok-kelompok. Ada orang solat sendiri, ada yang solat beberapa orang di belakangnya. Maka Sayyidina Umar berkata, aku berpendapat jika orang ini dihimpunkan dengan seorang imam, sesungguhnya lebih baik. Kemudian Sayyidina Umar berazam lalu mengumpulkan mereka bersolat di belakang seorang imam namanya Ubay bin Ka'ab. Kemudian pada satu malam aku bersama Sayyidina Umar datang lagi ke masjid, lantas kami melihat orang bersolat dengan seorang imam. Sayyidina Umar berkata, ni'matul bid'ah hadhihi, ini bid'ah yang baik. Ini bid'ah yang baik. Walaupun Nabi tak buat macam tu, tak suruh kumpul gitu, Nabi buat sekejap lepas tu Nabi tinggal kan. Tapi Sayyidina Umar mengembalikan balik roh tersebut. Baik, itu hadis juga riwayat Imam Bukhari. Maka dengan sebab itu, dengan berdalilkan perkara tersebut, para fuqaha bersepakat solat tarawih dilakukan secara berjemaah. Dan jumhur fuqaha juga berpendapat hukum jemaah solat tarawih adalah sunnah, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW peringkat awal, benar para sahabat dan juga para tabi'un, sejak dari zaman Sayyidina Umar sampai berterusan sampailah sekarang berjemaah dilaksanakan secara berjemaah. Oleh itu solat sunat tarawih ini termasuk solat sunat yang dituntut untuk buat berjemaah. Dia solat sunat ada yang solat seorang-seorang tak dituntut jemaah. Contoh solat duha. Solat duha dituntut jemaah ke seorang-seorang? Seorang-seorang, tapi ada sekolah buat berjemaah. Apa kaedah dia? Solat sunat yang disunatkan buat secara bersendirian diharuskan berjemaah. Diharuskan. Sebab apa? Kadang-kadang cikgu nak ajar pelajar kan, dia tak kerti kan, solat duha, mai kita buat sama-sama ramai-ramai. Tapi bukan bermakna nak berkekalan begitu, sebab asal dia buat seorang-seorang. Macam tahajud tuan-tuan. Tahajud ni asal dia seorang-seorang ramai-ramai. Seorang-seorang. Tapi sekali kita buat, kita organize kan, qiyam kan, kita buat ramai-ramai. Boleh tak boleh? Jawapannya diharuskan. Cuma jangan berkekalan macam itulah. Dia lebih kepada motivasi supaya orang mengikuti solat tersebut. Boleh, bukan tak boleh. Boleh. Macam tu solat hajat. Walaupun dalil tentang solat hajat ni dhaif, tetapi polemik juga solat hajat. Dalil dhaif tuan-tuan, Al-Imam Nawawi sendiri sebut dhaif dan Imam Nawawi sendiri kata sunat. Maknanya dhaif pun boleh diterima dalam perkara-perkara fadhail a'mal. Oh, tiba isu pula solat hajat memang okey, kita boleh terima dia kata dhaif. Tapi solat seorang, mana solat ramai-ramai? Kita lah ni buat bid'ah solat ramai-ramai. Balik pada kaedah pula tuan-tuan, solat sunat yang disunatkan buat seorang diharuskan berjemaah. Bukan tak boleh, tak haram tak bid'ah boleh buat. Terutama apabila kita semua punya satu hajat. Kalau masing-masing hajat, masing-masing lah solat kan. Sebab tu kita pun kalau solat hajat jemaah ni satu hajat ya, tu imam bagi tahu. Okey, kita nak doakan kepada sahabat kita yang kena COVID supaya cepat sembuh. Jadi semua solat tu doa kat dia ya. Jadi maknanya betul buat berjemaah tu. Kan? Sebab apa? Sebab satu hajat. Kalau masing-masing hajat memang seorang. Ada pula orang kata walaupun kita solat hajat jemaah niat seorang-seorang. Saya pun pening mana satu ni. Solat jemaah niat seorang. Hati ikut jemaah apa? Ada pandangan kata solat jemaah, solat sunat apa hajat ni oleh kerana dia asal dia seorang-seorang tak berjemaah, baik kita buat jemaah pun niat seorang. Kalau niat seorang tak payahlah berjemaah.
Macam mana kita niat seorang tiba-tiba kita ikut imam? Boleh tak boleh? Kita seorang tiba-tiba kita ikut imam. Tak boleh kan? Tak boleh. Kalau kita nak solat jemaah, niat jemaah. Kalau nak solat seorang, niat seorang. Baik. Manakala berkaitan dengan jumlah rakaat solat sunat tarawih, sebenarnya ia merupakan perkara lama yang telah pun dibincangkan oleh para ulama muktabar. Tapi malangnya ia sentiasa diungkit-ungkit dan ditimbulkan kekecohan oleh pihak-pihak yang masih tak puas hati. Kerana bilangan rakaat solat tarawih dia termasuk dalam perkara khilaf di kalangan ulama sebenarnya. Bilangan itu khilaf. Kan khilaf. Jadi dalam perkara khilaf ni, bertaamul dengan perkara khilaf, kita tidak boleh keras, itu je. Kita kena berlapang dada dalam perkara khilaf, kita boleh keras. Mengikut Syekh Dr. Abdul Malik As-Sa'di, tidak terdapat dalil yang benar-benar pasti tentang bilangan rakaat salat tarawih yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar-benar pasti tak tahu, kerana terdapat banyak riwayat tentang bilangan rakaat. Maka dengan sebab itu, semakin banyak ibadah yang dilakukan pada malam-malam Ramadan, maka semakin banyak pahala yang diperoleh. Ambil konsep itu. Dia kata oleh kerana bilangan kita nak menetapkan pun dah jadi banyak riwayat, jadi lagi banyak lagi bagus, lagi banyak lagi bagus. Sebab itu kita tidak boleh mencontohi setengah orang yang bersikap keras dengan menyatakan solat tarawih 8 rakaat. Siapa yang buat lebih 8 rakaat, bid'ah. Hujahnya apa? Hujahnya hadis daripada Abu Salamah bin Abdurrahman yang bertanyakan kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana solat Nabi dalam bulan Ramadan? Maka Sayyidatina Aisyah menjawab, Nabi tidak melebihkannya dalam Ramadan dan di luar Ramadan melebihi 11 rakaat. Bila sahabat tanya Aisyah, solat Nabi dalam Ramadan macam mana? Aisyah kata, Nabi ni Ramadan ke luar Ramadan ke tak lebih 11 rakaat. Maknanya kalau tarawih tu 8 jemput 3 11. Hadis sahih tuan. Jadi atas alasan itu, dia kata, jelas ni hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Maka kita tak boleh buat lebih lah. Buat Nabi buat macam tu. Kan? Nabi 2 rakaat baca surah rakaat. Rakaat pertama surah Baqarah. Kita qul ya Allah. Kadang kata nak ikut Nabi, baca pun tak kena lah. Baik tuan-tuan, tu tak boleh, kita kena buat 8 dia. Lebih pada tu dah menyalahi sunnah Nabi. Itu pandangan seumpama itu. Tapi kalau kita teliti hadis ni, betul-betul ia menunjukkan bahawa kebiasaan Nabi menunaikan solat malam dalam bulan Ramadan dan selainnya dengan 11 rakaat. Namun begitu, dalil-dalil yang jelas menunjukkan bahawa solat malam ini termasuk solat tarawih tidak terikat dengan bilangan tertentu. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar, ada seorang bertanya kepada Nabi SAW tentang solat malam. Maka baginda menjawab, salatul lail masna masna, iaitu solat pada waktu malam ni 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Dan jika seorang kamu bimbangkan masuknya waktu subuh, maka solat 1 rakaat dengan solat witir, tutup dengan witir, paling tidak 1 rakaat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi maknanya bila mana kita lihat kepada perbincangan-perbincangan para ulama yang muktabar, kita dapati bahawa bilangan rakaat solat tarawih tidak terikat dengan bilangan tertentu. Menurut jumhur ulama, iaitu mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, dia rajah di sisi mazhab Hambali, mereka menyatakan bilangan solat tarawih 20 rakaat berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi yang bermaksud bahawa mereka, ini sahabat Nabi, mendirikan solat tarawih dalam bulan Ramadan pada zaman Umar Al-Khattab dengan 20 rakaat. Itu riwayat Al-Baihaqi. Di samping itu terdapat riwayat daripada para ulama salaf yang menunaikan solat tarawih lebih dari 20 rakaat, bukan setakat 20 lebih lagi. Terdapat di kalangan mereka yang menunaikan sebanyak 46 rakaat, 46, 41 rakaat, 39 rakaat, 36 rakaat, 34 rakaat, 24 rakaat, dan ada yang menunaikan 16 rakaat, 13 rakaat, macam-macam daripada salafus salih, macam-macam ada. Dan disebut oleh para ulama bahawa perkara ini, iaitu bilangan rakaat solat tarawih, adalah satu keluasan
maka tidak diingkari siapa yang solat dengan 11 rakaat ataupun 23 rakaat. Tak diingkari. Nak solat 11 pun solatlah, nak solat 23 pun solatlah. Tidak sewajarnya bagi kita untuk berlebih-lebihan dan melampau-lampau. Jadi kita tak nak jadi macam orang yang kononnya nak membela sunnah Nabi sehingga bersifat keras terhadap perkara ini. Akhirnya dia telah mewajibkan ataupun telah melakukan satu kekerasan dalam perkara yang menjadi khilaf. Sedangkan Nabi kata salatul lail masna masna, solat malam 2 rakaat. Nabi tidak menghadkan bilangan solat malam ni. Sedangkan tarawih itu termasuk solat malam, masuk salatul qiyam. Jadi Nabi dah kata salatul lail masna masna. Nak buat 2 rakaat sampai bila? Sampai bila rakaat kan? Sampai 40 rakaat. Nah, boleh? Tuan-tuan. Memang ada. Bahkan solat tarawih itu seperti mana mazhab Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad dengan 20 rakaat, ataupun seperti mazhab Malik dengan 37 rakaat atau 13 rakaat atau dengan 11 rakaat. Semua ini adalah baik. Semua adalah baik. Jadi maka boleh dilakukan dengan banyak rakaat dan sedikit berdasarkan panjang atau pendeknya qiyam. Itu sebenarnya duduk kat situ. Buat banyak pun tak apa, sikit pun tak apa. Tapi sebenarnya panjangnya qiyam itu. Kalau buat pendek, baca panjang-panjang. Kalau buat banyak rakaat, mungkin pendek sikit. Kita semua nak cepat, kan? Jadi maknanya di situ. Oleh yang demikian, kita boleh berapa rakaat pun tak apa. Ibnu Qudamah dia kata, dan yang terpilih diisi Abu Abdillah itu Imam Ahmad, solat malam 20 rakaat. Dan ini juga pendapat Thawri, Abu Hanifah, Syafi'i, dan berkata pula Malik 36 rakaat. Imam Nawawi menyatakan solat tarawih merupakan sunnah dengan ijma' para ulama. Mazhab kami berpendapat bahawasanya bilangannya 20 rakaat dengan 10 kali salam. Boleh dilakukan sendirian dan juga berjemaah. Imam As-Suyuti berkata hadis yang sahih dan hasan dalam perkara qiyam Ramadan dan galakkan melakukannya tidak mengkhususkan bilangan rakaat. Ini kata Imam Suyuti. Ia juga tidak sabit bahawasanya Nabi solat tarawih dengan 20 rakaat. Adapun solat malam ini solat yang tidak disebut kebilangannya bagi dia menghentikan solat berjemaah pada malam yang keempat kerana bimbang difardukan ke atas umat, maka takut perkara ini akan menyusahkan mereka. Jadi Imam Suyuti sendiri menyatakan bahawa kita ambil jalan tengah, tak ada had yang tertentu, buatlah berapa, kan? Penduduk Madinah sebab apa pernah buat 36? Sebab dia jealous pada penduduk Mekah. Penduduk Mekah ni dia buat 20. Setiap 4 rakaat dia akan tawaf. Daripada Kaabah tawaf. Madinah boleh ada Kaabah? Tak ada. Tak ada tawaf kan? Jadi maka ganti satu tawaf itu dengan 4 rakaat. So 4 kali tawaf, 4 kali 4 16. So 20 jabak 16, 36 rakaat. Maka berlumba-lumba nak buat. Kita berlumba-lumba nak bergaduh. Itu berbeza ni, kan? Maka dengan sebab itu, secara kesimpulannya yang boleh kita sebut ialah berdasarkan kepada perbincangan ulama, bilangan rakaat salat tarawih termasuk dalam perkara khilafiyah yang tidak sepatutnya diperbalahkan. Sebaliknya, setiap umat Islam hendaklah menumpukan sepenuh perhatian untuk mewujudkan kualiti dalam ibadah yang dilakukan serta mengikhlaskan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kita rebutlah peluang-peluang yang ada pada bulan Ramadan dengan sebaik mungkin. Kalau kita berkhilaf ataupun berbalah dalam perkara-perkara furu', dia hanya merugikan kita saja. Maka dengan sebab itu, yang penting kita buat dengan cara yang terbaik, kita buat dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga insya-Allah mudah-mudahan ia memberi kebaikan kepada kita. Itu kot tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi saya rasa itulah sedikit pembincangan kita. Dah bunyi dah tadi, apa waktu menunjukkan waktu dah tamat. Jadi kesimpulan kita ambil tadi, kita berlapang dada. Kadang surau buat 8, teman sekarang ni kan tak apa, kita rasa tak puas hati, kita balik tambah lagi, kan? Kadang yang buat 20, kita ikut. Yang penting kalau cantiknya kita bersama imam. Kalau imam buat 20, kita buat 20. Imam buat 8, kita buat 8. Daripada mula sampai habis, bersama-sama imam. Sebab ada hadis juga menyatakan, mereka yang buat salat qiyam bersama imam sehingga selesai, pahala seolah dia
dapat seolah dia qiyam malam itu secara keseluruhannya. Jadi itu yang paling utamanya. Kita buat sama-sama. Baik, ada soalan yang masuk pada saya ni. Saya nak tengok dulu soalan. Mana dia? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adik saya sakit penat. Kalau bubuh gas melalui mulut, puasa batal tak? Oh ni, buh gas tu, gas apa ni? Gas dapur ke apa? Penat ni asma lah. Asma. Atau orang panggil penat, orang panggil lelah pun orang panggil. Asma pun orang panggil. Baik. Orang asma ni biasa dia menggunakan gas. Gas apa? Inhaler dia panggil. Dia ada dua gas dia. Satu untuk perawatan, satu untuk melegakan ketika mana diserang. Satu nama dia Seretide, warna koko. Itu untuk rawatan. Dia ambil rawatan secara berkala. Dia tak sakit pun dia ambil untuk rawat. Itu Seretide dia panggil. Yang ni memang tak boleh Yang ni tak boleh ambil waktu siang Ramadan. Nak ambil waktu sahur. Dia tak boleh. Batal kalau dia ambil. Tetapi persoalan sekarang ni adalah berkaitan dengan inhaler. Ventolin ke atau apa juga dia nama, tapi dia panggil inhaler untuk sedut bagi orang yang sakit asma. Ketika mana diserang, nafas tak boleh. Tak boleh apa. Bila zoom sekali, lega. Itu kan dia punya kesan dia. So batal tak batal ni? Isu dia batal tak batal sebab apa? Yang pertama sekali dia masuk melalui rongga yang terbuka. Ni rongga terbuka. Ni terbuka. Masuk sesuatu melepasi tekak kita. Dia masuk ke jauf yang dalam. Maka pandangan yang pertama di kalangan para ulama yang masyhur dan juga yang dipegang oleh para ulama terdahulu, batal. Sebab ambil konsep apa-apa yang masuk melalui rongga yang terbuka, melepasi kerongkong ni mungkin sampai ke perut, maka dia membatalkan puasa. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, ini masuk benda khilaf, benda baru. Zaman Nabi tak ada ni, benda masuk sekarang. Pandangan kedua, pandangan yang dikemukakan oleh Majma' Fiqh dan juga ulama-ulama kontemporari. Mereka setelah mendapat penerangan daripada pakar-pakar perubatan, mereka berijtihad menyatakan tak batal. Tak batal. Sebab apa? Sebab yang pertamanya, kandungan dia itu terlalu sedikit. Kandungan dia, asap tu. Kalau ain dia pun seumpama, kalau kita kumur, lepas tu air yang lekat di lidah, kan? Masalah banyak tu ya. Dan itu pun dimaafkan kalau kita kumurkan lekat-lekat tu telan tak apa kan? Dimaafkan. Itulah kandungan, nak ceritanya kandungan inhaler yang kita sedut itu. Pertama. Yang kedua, dia tak bersifat sebagai makanan. Dia hanya bersifat untuk apa? Untuk melegakan saluran pernafasan. Tak sampai perut pun, dekat paru-paru je. Dia nak legakan, dia nak buka ruang pernafasan saja. Maka di situ ijtihad ulama yang kedua menyatakan tidak batal. So ada dua ijtihad kat sini. Satu batal, satu tak batal. Ni benda ijtihad tu tak? Nak kata mana betul? Mana kita tahu? Benda ijtihad. Kan? Benda ijtihad. Maka dengan sebab itu, bagi orang yang sakit asma, dia boleh pilih mana-mana pandangan. Bagi saya sendirilah, kita tengok keadaan kondisi dia bagaimana. Kalau dia kena serang sekali-sekala tu, dia buka puasa je lah. Kita ambil kaedah man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Siapa yang sakit atau bermusafir, dia boleh buka puasa ganti pada hari lain. Jadi dia kadang-kadang boleh puasa elok pun, kena main serang tu, buka puasa makan ubat, senang. Pakailah sedut ke, ubat biji ke, cepat sikit. Dia ada ubat juga, ubat biji tu kan, ubat tablet tu, cepat sikit, maka dia boleh buka puasa. Sebab termasuk rukhsah orang yang sakit. Mungkin dia boleh pandangan yang pertama batal. Tapi ada orang dia memang dia hari-hari bergantung kepada inhaler. Tapi dia sayang nak puasa kan, menyebabkan dia tak boleh puasa langsung. Kena ambil fidyah saja sebab tak boleh puasa langsung kalau ambil pandangan yang tu kan. Sedangkan dia hari-hari guna. Kalau gitu boleh ambil pandangan yang kedua, puasa tak batal. Sebab apa? Sebab dia puasa juga. Itu pandangan saya lah. Sebab apa? Sebab kedua-dua ijtihad itu ada di kalangan para ulama. Itu yang berkaitan dengan penyakit asma ataupun penggunaan inhaler.
Okey.